Datuk Yang di-Pertua, soalan saya nombor 8. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Untuk makluman ahli yang berhormat, mata pelajaran perlembagaan persekutuan tidak diajar sebagai satu mata pelajaran khusus di sekolah-sekolah, tetapi dimasukkan sebagai isi kandungan dalam beberapa mata pelajaran, khususnya sejarah, pendidikan sivik dan kewarganegaraan serta pendidikan moral. Dalam mata pelajaran sejarah, murid didedahkan kepada latar belakang perkara tersebut berdasarkan rentetan peristiwa, iaitu melalui tema pembinaan negara dan bangsa ke arah kemunculan negara Malaysia berdaulat di tingkatan 5. Mata pelajaran pendidikan sivik dan kewarganegaraan pula membincangkan semangat patriotik dalam tema Malaysia negara berdaulat di tingkatan 4 yang menekankan kepada unsur patriotik, sistem pemerintahan negara serta hak dan tanggungjawab warga negara. Ia turut menyentuh perkara seperti sejarah perlembagaan Malaysia, penggubalan perlembagaan dan keluhuran perlembagaan. Manakala melalui mata pelajaran pendidikan moral, elemen perlembagaan Malaysia turut ditekankan. Antara elemen-elemen yang diberi penekanan adalah nilai berkaitan hak asasi manusia yang meliputi melindungi hak kanak-kanak, menghormati hak wanita, melindungi hak pekerja, menghormati hak golongan kurang upaya dan melindungi hak pengguna dan nilai berkaitan demokrasi dan berkaitan demokrasi pula meliputi aspek mematuhi peraturan dan undang-undang serta kebebasan bersuara dan kebebasan beragama. Jadi yang berhormat memang ada, semua ada. Cuma yang berhormat tak ada masa nak tengok ni. Terima kasih. Teluk Intan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Yang berhormat Timbalan Menteri, saya tahu memang dengan khususnya tiada perkara ini mengenai perlembagaan diajar di sekolah, itu pasal saya tanya soalan itu. Jadi apa-apa ciri yang ada sekarang saya rasa tidak cukupi, sebab saya bagi contoh semalam, mahkamah telah memberikan penghakiman bahawa seorang suspek atau saksi tidak boleh disoal waktu malam. Tetapi IGP kita kata kalau begitu dia nak tutup balai polis. Jadi ini menunjukkan IGP kita tidak ada fahaman tentang peruntukan perlembagaan dan hak asasi manusia. Jadi itulah soalan saya berjurus kepada itu. Bolehkah Kementerian Pelajaran meningkatkan pengajaran hak asasi manusia dan perlembagaan persekutuan? Dulu titah baginda pun telah menumpukan kepada hak-hak di perlembagaan persekutuan. Jadi saya rasa kementerian dan kerajaan tidak memberi kepentingan. Macam pasal 8, all persons, dengan izin, all persons are equal before the law and equal protection of the law. Jadi mana kita dapat pengetahuan dan persefahaman dari menteri-menteri kerajaan, sekolah-sekolah dan lain-lain agensi seperti polis Ya, dan baik, pemangkuasa kan? dah cukup panjang soalan. Jadi soalan saya, ada hasrat ke tidak? Itu yang soalan saya. Bukan ada ke tak ada tapi tak ada lah. Kita tahu ada tapi tak ada selalu. Ya, terima kasih Yang Berhormat. Ya. Sebenarnya saya tidak ada perbezaan dengan Yang Berhormat. Cuma saya kata tadi bahawa memang perkara ini sudah dimasukkan dalam mata pelajaran tertentu, elemen-elemen ini. Cuma barangkali yang menjadi masalah kita ialah bagaimana kita nak mendidik mereka ini menghayati perkara ini. Jadi soal kaedah pedagogi untuk kita nak supaya mereka menghayati perkara ini memang satu persoalan yang kita berusaha dari masa ke semasa untuk meningkatkannya. Dan saya yakin bahawa dengan percubaan demi percubaan untuk kita menjadikan pendidikan kita ini lebih dihayati, ya, maka insya-Allah kita berjaya sebenarnya menanamkan kepahaman soal pentingnya hak asasi manusia ini. Terima kasih.